Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. طيب نواصل المحاضرة الرابعة لهذا الأسبوع. فكنا تحدثنا في موضوع الخاص. طيب كما قلنا في الأسبوع الماضي اللفظ الخاص ينقسم إلى 4 أنواع. أولا المطلق، ثانيا المقيد، ثالثا الأمر، وأخيرا النهي. طيب نواصل الكلام عن الأمر والنهي في هذا الأسبوع. طيب عندما قرأنا القرآن أو قرأنا الحديث لو وجدنا بعض الألفاظ تدل على معنى الأمر، طيب أليس كذلك؟ مثل ماذا؟ طيب هل يمكن أن تعطيني مثالا واحدا على كلمة الأمر في القرآن؟ ما هي الآية التي تستخدم لفظ وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. طيب ولكن ما المقصود من الأمر وما موجب الأمر؟ يعني عندما وجدنا كلمة، عندما وجدنا ألفاظ الأمر، ما المقصود؟ ما هو المقصود التي تشير إليه الآية؟ طيب هذا هو السؤال. طيب إذن نذهب أولا إلى تعريف الأمر. ما المقصود بالأمر؟ طيب تعريف الأمر وصيغته، يعني اللفظ يدل على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. هذا هو الأمر. ما معنى الصيغة؟ صيغة هي لفظ، صيغة ataupun uslub. صيغة مثلا نقول صيغة الفتوى، dia uslub ataupun lafaz fatwa yang ditulis dalam fatwa. طيب ولكن الأمر نفسه هو اللفظ يدل على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. ما معنى جهة الاستعلاء؟ فهو يكون من الأعلى إلى الأدنى. الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى، يعني من الله. الآمر هو الله، yang menyuruh ialah Allah. المأمور هو العبد، أليس كذلك؟ الأمر هو المكلف، هو العبد. المأمور به yang diarahkan ialah perkara itulah, sesuatu perkara, misalnya solat. طيب إذن يكون من الأعلى إلى الأدنى. بأن يقول القائل لمن دونه استعلاء افعل. Biasa yang mengarahkan siapa? Bisyarah suruh belajar kan? Ayah suruh anak, ibu suruh anak, majikan suruh orang bawahan. Boleh tak berlaku pelajar suruh lecturer buat assignment dia, ataupun anak suruh ayah? Jangan berlaku kan, walaupun berlaku kan. Lakin amar ni ialah min al-a'la ila al-adna. Baik, fa idza sadara min al-adna ila al-a'la ala sabil at-tadarru' wasyafa'ah la yusamma amran. Okey, kalau arahan tersebut daripada bawah, daripada al-'abdu ila al-a'la, kan, kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku kesihatan, ya Allah berikan, minta itu adakah perintah? Ya, lafaz perintah, walakin bimakna madza? Doa wa timas. Doa kan, kita guna lafaz amar. Baik. Allahumma rzuqna hisaban yasira. Urzuqna itu adalah lafaz amar. Walakin ma'nahu
Doa wattimas. Kita minta Allah Ta'ala berikan kepada kita sesuatu. Okey. واضح هذا هو الأمر. طيب ثانيا أساليب الأمر. طيب في القرآن كيف أن نعرف على أسلوب الأمر. Macam mana kita nak mengenal bahawa uslub itu adalah perintah. Okey. Dan daripada perintah ini dia melahirkan sesuatu hukum, sama ada wajib, kan, kadang-kadang lafaz amar tapi menunjukkan kepada ibahah, kan, kadang-kadang irsyad, kan. Ada banyak, nanti kita tengok maksud-maksud amar ni. Okey. Baik, idzan li ma'rifati uslubil amri hunaka thalathah asalib. Awalan sighatul amri. Ada awal. Baik. لا جميل هذه موجب الأمر. طيب ثانيا فعل الأمر فعل المضارع المقترن بلام الأمر. okay. فعل مضارع المقترن, tapi dalam fi'il mudhari' itu dia disertai dengan lamul amr, lam perintah. Okey. Wa thalithan al-jumlatul khabariyah allati yuqsad minha al-talab. Jumlah khabariyah, kadang-kadang dia bukan dalam keadaan amar, bukan dalam fi'il mudhari', tapi jumlah khabariyah, satu ayat yang mengkhabarkan, menceritakan sesuatu, nak menjelaskan sesuatu, allati yuqsad minha talab, tapi penceritaan tersebut, keterangan tersebut dikehendaki daripadanya ialah tuntutan untuk kita melaksanakan sesuatu. Baik. Sighatul amri, الآن نناقش قليلا صيغة الأمر. كما أعطيتكم هذا يعني أعطيتني بعض الأمثلة على ذلك. مثلا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إذن هناك صيغة الأمر. baik. Jadi صيغة الأمر ni, kan, kalau أوفوا بالعقود, contoh أوفوا بالعقود, penuhilah janji, dimaksud wujubul wafa bil ahdi. Jadi kadang-kadang kita baca Quran tapi tak tahu mana macam mana boleh tahu jadi wajib, kan. Al-amru yadullu 'ala al-wujub. Yang ma'ruf lah, satu maksud yang ma'ruf bagi amar ni mengikut jumhur, bila ada lafaz amar yadullu 'ala al-wujub. Jadi walaupun Allah Taala tak jelaskan perkataan wajib di situ, tapi bila kita belajar usul fiqh ni, bila ada fi'il amar yadullu 'ala wujub. Baik, jadi kalau kita ambil contoh ni, ya ayyuhallazina amanu awfu bil 'uqud. Jadi apa hukumnya? Ma huwa al-hukm min tilka al-ayah? Tafadhal. Wujub apa? Wujub hukumnya ialah wujub apa? Menunaikan janji. Wujub wafa bil ahdi. Baik. Jadi kalau kita kata sirahnya ialah sirah fi'il amar, siratul amri. Wal hukum wujub wafa bil ahdi, wajib menunaikan janji. Okey. Kita kata aqimus solah wa atuz zakah. Lafaz wa aqimu siratul amr. Lafaz wa atu. Baik, walakin al hukum madza? wajib li ada'i solat. Wujub iqamatis solah. Wujub iqamatis solah. Wujub ada'uz zakah. Okey, baik. Okey, awalan. Thaniyan fi'l al-mudhari' al-muqtaran بلام الأمر. طيب من يعطيني مثالا واحدا على ذلك؟ فعل أمر yang ada lam amar dalamnya. Tak ada kan daripada dalam Quran kan? Tak ada dalam Quran pun mungkin dia hafiz tak habis. Hafal Quran tapi tak habis. Dia ingat mungkin ada beberapa ayat Quran yang fi'il mudhari' al-muqtaran bilamil amri. Man ya'rif? Okey, contohnya dalam ayat siyam. Okey, apa ayat yang menunjukkan wajibnya puasa? Selain daripada kutiba alaikumus siyam tu. Okey, saya bagi maksud kamu cari ayat siapa yang Qisas betul. Kan kutiba alaikumus siyam tu kutiba, dia menggunakan kutiba. Jadi kita nak ambil fi'il mudhari' al-muqtaran bil lamil amri. Lafaz uslubnya ialah dia fi'il mudhari',
tapi dia disertai dengan lam amar. Okey. Saya terjemahkan maksud, kamu cari ayat kan. Sesiapa yang melihat anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Surah Baqarah. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Siapa yang jawab tadi tu? Kawan saya. Apa dia tu? Zihan, Ustaz. Zihan di queue Tak. kan? Sekolah biasa je. Izak BA tak apalah. Diva pun tak apa. Okey. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Itu maksudnya. Falyasum itu ialah fi'il mudhari' al-muqtaran bi lamil amri kan, falyasum. Jadi fi hadhihi al-ayah la yujad kalimah fi'il amar walakin falyasum. Maka hendaklah dia berpuasa bagi orang nampak anak bulan. Maka hadha ma wahquhu wujubu siyam liman syahidal hilal. Kan? Baik. Apa lagi yang lain? Contoh-contoh yang lain. Ada tak? Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Bagi contoh. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Hendaklah memberi nafkah zu sa'atin, orang yang berkemampuan, min sa'atih, daripada harta yang diberikan kepadanya. Dan liyunfiq itu adalah fi'il mudhari' al-muqtaran bi lam al-amri. طيب ثالثا الجملة الخبرية التي يقصد منها الطلاق. Saya nak bagi contoh saja. Yang lain-lain tu kita bincang dalam tutorial. Kamu cari lagi contoh yang lain, fi'il mudhari', sighatul amr, jumlah khabariyah. Saya bagi contoh yang ketiga ni. Contoh jumlah khabariyah allati yuqsad minha at-talaq. Masalan qauluhu azza wa jalla wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Dia tak ada fi'il amr. Dia tak ada fi'il mudhari' mutar bila mil amr. Walakin jumlah khabariyah. Ayat yang panjang. Walakin yuqsad minha at-talaq. إذن من هذه الآية ليس المقصود منه مجرد إخبار عن إرضاع الوالدات أولادهن، وإنما المقصود الأمر بالإرضاع وطلبه من الوالدات. Quran Allah telah sebut di situ ialah satu perintah untuk irda'ul walad, untuk rada'ah. Okey? Sebab cukup maksimum ialah 2 tahun. Okey? Hadha mithal ala jumlatil khabariyah allati yuqsad minha talaq. Jadi dalam Quran ni kadang-kadang walaupun tidak digunakan fi'il amar, maka kadang-kadang cara lain Allah nak tentangkan tentang kefahaman tentang sesuatu hukum wajib itu. Okey. Baik, jadi dalam halal ni macam-macam lah kan. Dalam halal ni pun banyak contoh yang berkaitan dengan tadi. Antara yang famous tu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Baik, apa hukum yang kamu boleh istinbat daripada ayat tu? Ya ayuhan nas. Apa kita nak tulis dia punya hukum, istinbat hukumnya bagaimana? Wujub apa? Wujub Siratul amr. Sirahnya ialah hulu kan? Sirahnya ataupun uslubnya ialah fi'il amar. Okey, wal hukum Yufidul kan? Hukumnya ibahah. akli halal, al-halal wa tayyib kan. Itu hukumnya. Okey, wujubul akli min al-halal wa tayyib. Tayyib. Wal'an nantaqil ila mujib al-amr. Mujib al-amr. Makna mujib al-amr. Mujib al-amr yang dalalatuhu 'ala al-wujub. Sejauh mana penggunaan lafaz amar ni menunjukkan kepada benda itu wajib. Ataupun boleh tak dia berubah menjadi, walaupun Allah gunakan perkataan amar, tapi dia menunjukkan pada nadab ataupun ibahah ataupun irsyad. Okey. Idzan 'inda al-jumhur al-amru yadullu 'ala al-wujub al-ma'mur bihi illa yujad qarinatun tadullu ghayra zalik. Yakni ra'yul jumhur. Apa maksud dia? Hukum asal ialah apabila digunakan lafaz amar yadullu 'ala al-wujub. Kecuali ada qarinah lain. Dalam mungkin ada ayat yang sama, ada qarinah yang tahwiluhu minal wujub ila ghairi, pada hukum lain. Masalan, na'khudh ijab. Contoh pada mujibul amar, bila guna lafaz amar menunjukkan wujub ialah aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Idza fi hadhihi al-ayah wujubu iqamatis salah
wujub ada'uz zakah, wujub ruku', kan? Yani hada yadullu ala wujub as-salah, wujub ar-ruku' ya fi salah al-ijab. Baik. بعض الأحيان هناك الكلمة أمر ولكن يدل على الندب. مثلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. Ini dalam bab mukatabatul mamalik laysat wajibah. Ya. Membebaskan hamba, mukatabah ni kalau belajar dalam bab hamba, dia berjanji dengan tuan dia untuk hamba dia hamba tu membuat perjanjian dengan tuan dia untuk dibebaskan apabila cukup syarat-syarat tertentu lah, kan, mukatabah. Jadi famukatabatul mamalik laysat wajibah wa innama hiya mandubah biqarinatin anna al-malik hurru tasarruf fi milkihi. Jadi walaupun ada perjanjian tetapi tak wajib bagi tuannya itu untuk membebaskan hamba, kerana qarinah ialah al-malik hurru tasarruf fi milkihi, kerana majikan ataupun pemilik hamba ni dia masih lagi ada hurriyah, kebebasan nak bebas ataupun tidak, kan? Jadi dia an-nadab saja. Baik, kulu washrabu min rizqillah, kan? Kulu washrabu min rizqillah, hunaka uslub al-amr, yani kulu washrabu, walakin hal yadullu ala wujub, wajib makan, wajib minum. Wajib tak makan minum ni? Enggak wajib. Kadang-kadang jadi wajib. Bila masa jadi wajib? Mati. Dalam keadaan darurat, nak mati kan, nak makan. Wajib makan untuk selamatkan di muhafazah nas. Walakin fi halatin adiyah kulu min at-tayyibat, kulu washrabu bi qarinati anna al-akla wa syurba bihasbil istida'a at-tabi'ah al-bashariyah. Kerana makan dan minum ni adalah sifat tabiat manusia, sebelum jadi harus hukumnya adalah ibahah. Tapi makan daripada yang halal adalah wajib. Ini kita cerita tentang makan dan minum secara hukumnya adalah mubah. Okey. Kerana makan minum ni adalah min tabiatil basyariyah, sifat manusia. Itu qarinahnya. Baik, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Hadza fi ayatid dain. Kan ayat. Tengok ni, wastashhidu, hendaklah kalau seorang ni hutang, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jadi arahan untuk menulis hutang tu adakah wajib ataupun sunat ataupun sebagai satu panduan saja. Jadi dalam ayat ni, dalam ayat hutang ni, maka Allah Taala istakhdama kalimah wastashhidu ataupun faktubu. Istashhad ni maksudnya kita kena saksi. Dan hutang ni kena ada sekurang-kurangnya 2 saksi yang menyaksikan hutang tersebut. Boleh kalau nak berlaku kes pecah al-manah ataupun pergaduhan, boleh dipanggil saksi tersebut. Tapi walakin fi hadhihi al-ayah irsyad sebagai panduan saja. Wal qarinatu allati sarifat hadha al-amr ila irsyad tatimmatul ayah nafsuha. Di hujung ayat tu ialah qarinah yang bahawa ayat ni salah satu panduan untuk kita, bukan wajib, kan? Jadi tulis ni adalah satu sunat lah, satu panduan untuk kita untuk mengelakkan daripada ditipu. Apa ayat dia? Yang qarinah tu ialah fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Itu ayat dia. Fa innahu yadullu ala anna lida'in an yathiq bimadinihi min ghairi kitabati dan alaih. Fa in amina ba'dukum ba'dha, sekiranya masing-masing amanah di antara satu sama lain, maka hendaklah alladzi tumina amanatu. Jadi masing-masing saling adalah masing-masing menunaikan amanah masing-masing. Di mana kalau kita yakin dengan kawan kita dan ini bukan jenis penipu, maka tak tulis pun tak apalah. Itu qarinah yang mengalihkan maksudnya daripada wujub tadi kepada al-irsyad. Jadi saya satu panduan lah untuk dalam masalah berhutang. Boleh? Baik, hadha min al-amthilah ala dhalik min ma'na mujib al-amr. Walakin ma'na al-amri 'inda al-imam Subki, hunaka 16 maksud. Lafaz amar tu Imam Subki kata ada 16 maksud, kan, daripada
amar tu sendiri. Jadi maksud ni kamu boleh tengok dalam kitab Dr. Abdul Karim Zaidan. Jadi mungkin dalam tutorial nanti boleh kita tengok sikit apa yang kata maksud ikramnya, maksud imtihannya, wujub, nadab, ibahah, tahdid, kena ancaman, irsyad, takdib untuk beradab kan, al-inzar, peringatan, al-imtinan, ketenangan, al-ikram, memuliakan, al-imtihan, ihanah kan, menghina, takwin, ta'jiz, melemahkan, ihanah, okey, imtihan, ujian, taswiyah, persamaan, doa, tamanni, 16. Jadi nak tengok contoh-contoh ayat tersebut yang digunakan lafaz amar tapi maksud dia sedemikian, boleh tengok dalam kitab usul fiqh Dr. Abdul Karim Zaidan. Okey, so kita tak perincikanlah, takut tak sempatnya dalam tutorial kita boleh tengok ni Okey. Wal-an ya'ti ba'da dhalik soal al-amru ba'da al-hazri atau al-tahrim. Okey. Kadang-kadang dalam Quran ini Allah Taala datangkan perintah tersebut setelah ada arahan pengharaman. Kan? Jadi maknanya diharamkan pada mula-mulanya, kemudian lepas tu Allah Taala perintahkan pula. Baik. Wasu'al al-an mal hukum hukum al-amri ba'da al-hazri aw al-tahrim. Jadi kalau kita jumpa amar, lafaz amar selepas pada hazri wa tahrim, apa hukum amar tersebut? Wajib ke? Harus ke? Kan? Itu persoalannya. Baik, misaluhu fi yakni al-ayah wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma. Wakadzalik ghairu muhallis saydi wa antum hurum. Ini dalam apa? Masalah al-istiyad liman liman kana fil ihram. Orang dalam ihram boleh tak dia memburu saydul barri, membunuh haiwan darat kan? Haiwan darat kan? Yang buruan ni. Boleh tak dia apa hukumnya? Seorang yang dalam ihram dia berburu. Hukumnya apa? Haram. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan ke atas kamu memburu binatang darat selagi mana kamu dalam keadaan ihram. Okey. Wal ayatul yani al-ukhra ghairu muhallis sayd wa antum hurum. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla 'alaikum ghairu muhallis sayd wa antum hurum. Okey. Jadi boleh saydul bahri, saydul barri untuk berburu, kecuali bagi orang yang dalam keadaan ihram dia tak boleh memburu binatang. Wa lakin ba'da dhalik, dalam selepas ayat ni dalam surah Maidah juga, ayat yang kedua Allah sebut wa idza halaltum fastadu. Kan, apabila kamu dah bertahalul, dah selesai daripada amalan haji ataupun umrah, maka fastadu, maka berburulah kamu. Baik, jadi persoalan kita, kalimah fastadu ni adalah lafaz amar kan? Ya. Jadi adakah bermaksud wajib berburu ataupun ibahah? Ibahah. Tengok dulu tengok dulu. Itu persoalan yang saya tinggal. Kita tengok apa maksud di kalangan apa nama ni. Okey, sekejap lah. Ahwan Grey buat call saya Sekejap. Kita tengok Ahwan nak kata apa. Ada Ahwan ni. Sekejap Okey, kita lah Ahwan Baik. Idan na'khudh mithalan ukhra. Okey, misal yang kedua ialah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Wahai orang beriman, apabila dipanggil untuk solat hari Jumaat, maka hendaklah kamu pergi solat Jumaat dan juga wa dharul bay', tinggalkan jual beli. وجاءت بعد ذلك في الآية العشرة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. Apabila kamu telah menunaikan solat, maka fantashiru, bertebaranlah ke muka bumi. Wajib tak bertebaran ke muka bumi?
masjid ataupun kena pergi keluar juga masjid. Sebab yang tersebut fantashiru, bertebarlah kamu ke muka bumi untuk mencari rezeki Allah, termasuk berjual belilah. Adakah wajib atau bagaimana? Baik. Hal yuradu al-amru al-ibah awil wujub? Itu soalannya. Apabila datangnya amar, perintah selepas pada pengharaman sesuatu, adakah maksudnya ibahah ataupun wujub? Wa hadha khilafun bainal ulama. Baik, inda Imam Syafi'i wal Hanabilah wa ba'd al-Malikiyah. Apa beza Syafi'i dengan Hanabilah ni? Kalau kita jumpa Syafi'iyah, kan? Syafi'i ini menunjukkan kepada Imam Syafi'i sendiri, kan? Kalau kita jumpa Syafi'iyah ataupun Malikiyah ataupun Hanabilah, itu bermaksud ialah ulama-ulama mazhab Hambali, ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Maliki. Kalau Hambali dia akan sebut Imam Ahmad. Malik Imam Malik. Ainal Malik itu Imam Malik lah. Kalau Syafi'i Imam Syafi'i. طيب إن إمام الشافعي والحنابلة وبعض المالكية يقول المراد منه الإباحة. maksudnya adalah harus بدليل الغالب الأوامر التي وردت بعد الحظر فإنها لإباحة في عرف الشرع باتفاق العلماء. Dan kerana kebanyakan hukum hakam yang kebanyakan perintah-perintah yang datang selepas pada pengharaman itu bermaksud ibahah secara uruf syaraknya dengan ittifaq para ulama. Ini antara hujah Imam Syafi'i lah. Contoh maksudnya Imam Syafi'i ini dia contoh kita ada dalam hadis lah. Dalam hadis Nabi pernah melarang kuntu nahaytukum an luhumil adahi fawqa thalath. Nabi larang daripada menyimpan daging korban tak lebih daripada 3 hari. Maksimum boleh simpan daging korban 3 hari saja. Okay. Tapi lepas tu Nabi berikan keizinan. Itu bermaksud larangan tersebut tu dia ada sebab, ada ilah. Dalam daging korban tu sebab keperluan masyarakat Madinah ketika itu pada mula-mulanya. Tapi lepas tu dah semua masyarakat Madinah semakin senang, jadi Nabi memberikan keringanan untuk menyimpan daging korban. Dalam kalau nak masuk fridge pun boleh. Kan ada hadis yang lain contoh macam kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Nabi kata aku pernah melarang kamu daripada ziarah kubur, tapi sekarang ni ziarahlah kubur. Kan itu pada beberapa dalil yang lain lah menunjukkan bahawa ibahah oleh sewujud. Baik, wa ra'yu tsani 'inda al-'ammah al-Hanafiyah wal asah 'inda Syafi'iyah wal Malikiyah bermakna wujub. Mereka ini kata wujub, wajib. Amalan bima asluhu yaqtadi al-amr bi annahu wujub. Jadi hukum kaedah asal amar ni ialah al-amru yadullu ala wujub. Jadi wujub saidi, wujubul intishari fil ardi, itu maksudnya lah kalau dia faham si wujub tu. Baik, al-Kama Ibn Humam daripada mazhab Maliki yaqul yarji' al-hukm alladhi kana qablah bidalilin tatabbu' wa istiqra' al-awamir al-waridah ba'da al-hazri wa tahrim. Okey, pendapat yang ketiga ini dikata merujuk kepada kepada hukum asalnya. Jadi kalau hukum asalnya kata wajib, wajiblah. Kalau hukum asalnya kata haram, haramlah. Kan? Jadi mengikut keadaan. Jadi mengikut pada keadaan ataupun ilah sesuatu ayat tersebut. Baik, ini khilaf di kalangan ulama tentang al-amru ba'da al-hazr wa tahrim. Baik, summa السؤال بعد ذلك دلالة الأمر على التكرار. هل يراد بهذا الأمر تكرار أو الحدة؟ Apabila digunakan perkataan amar ini, adakah arahan tersebut berterusan ataupun waktu itu saja yang wajib? Kan kita aqimus solah, wajib solat. Adakah wajib solat ketika zaman Nabi saja atau wajib itu berterusan sampailah zaman kita ni? Contoh yang kata aqimus solah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, kan? Dirikan solat daripada terbenam terbit matahari sampailah tengah malam. Jadi adakah arahan tersebut dia sepanjang, dia betul tikrar ni berulang-ulang ataupun sekali saja? Baik, wa hadha aidan khilafun bainal ulama. Al-Hanafiyyah wal Hanabilah al-amru al-mutlaq la yaqtadi at-tikrar. Kalaulah digunakan lafaz amar yang mutlak saja, kan? Lafaz amar semata-mata
la yaqtadi at-tikrar, maka dia tidak menunjukkan kepada perulangan perkara tersebut. Faham tak? Okey, sebagai contohnya kita kata katalah amar mutlak ni maknanya amar yang tidak dikaitkan dengan apa-apa illah. Dulu kita kata contohnya ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kulu tu dia tak dikaitkan dengan apa-apa illah, kan? Walakin yustafadu at-tikrar idza al-amru al-mu'allaq ala syartin illatul ma'mur bihi. Tetapi kalaulah perintah tersebut dia dikaitkan mu'allaq, terkait dengan sesuatu syarat, maka benda itu dia akan berulang-ulang. Bagi contohnya saya kata amar mu'allaq ni, dah contoh sini. Okey. Al-amru mu'allaq kan. Kalau Imam Hanafi, kalaulah perintah tersebut dia dikaitkan dengan sesuatu syarat, maka dia bermaksud berulang-ulang, kena berulang kali buat, kan? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtu ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Baik, jadi dalam ayat ini apabila kamu hendak solat, maka basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu sampai ke siku. Jadi apa ilah dia? Ilah wuduk ni kenapa? Kerana kita nak solat, kan? Jadi menurut Imam Hanafi, kalau perintah dia terkait dengan solat tadi, nak solat maka kena wuduk. Maka maknanya ialah setiap kali kita nak solat maka kena wuduk. Faham tak? Itu maksudnya yufidu tikrar. Okey. Wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kamu dalam keadaan junub, fattaharu, maka kamu kena bersihkan. Fattaharu, kena mandi, kan? Fattaharu. Baik, jadi arahan untuk bersihkan ataupun mandi itu, mandi wajib itu apabila terkait dengan keadaan junub, kan? Al-amru mu'allaq itu maksud al-amru mu'allaq. Jadi setiap kali junub dalam keadaan janabah kena mandi. Dalam keadaan janabah kena mandi, tak boleh sekali je. Itu maksudnya. Baik, aqimus solata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan solat apabila terbit matahari, kan? Jadi setiap kali setiap kali terbit matahari, masa siang sampai ke malam kita kena solat, kan? Istilah tu bukan tergelincir matahari dulu kisyamsi sampai tengah malam. Jadi tergelincir matahari maksud masuk waktu zuhur. Jadi bila masuk waktu kena solat. Itu maksudnya. Baik, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki, perempuan dan lelaki, maka sebatlah mereka, kedua-dua mereka dengan 100 sebatan. Ma huwa al-illah 'ala al-jildi? Apa illah terhadap sebat ni? Kalau dia berzina, kan? Jadi maknanya orang yang berzina ni dia tak boleh pakai sekali je. Contoh dia berzina, kita pun kenakan pada dia uqubah 100 sebatan. Dia berzina kali kedua kita tak sebat dah, tidak. Menurut Imam Hanafi, setiap kali berlaku perzinaan tersebut, maka setiap kali dia kena disebat dengan hukuman mi'at jaldah. Itu maksudnya ialah apa kita kata tadi? Yufidu tikrar. Wa aktsarul malikiyah wa syafi'iyah al-amru yadullu ala marrah wahidah lafzan wa yahtamil at-tikrar. Baik. Jadi pendapat yang kedua dia kata al-amar ni dia kadang-kadang berlaku sekali, kadang-kadang maknanya kadang-kadang berulang, kadang-kadang tidak perlu berulang. Okey. Itu maksudnya yang disebut oleh pendapat yang kedua ini. Baik. Baik. Antarul khilaf fil qa'idah. Kita bincang tadi tentang dalalatul amr ala tikrar ni. Baik. Apa kesan khilaf dari segi hukum fiqhnya? Sebagai contoh dalam ayat fatayammamu sa'idan tayyiba. Ada fi madha? Fi qadiyah tayammum likulli fariḍah atau likulli salat. Sama ada kita perlu tayammum setiap kali solat ataupun setiap kali masuk waktu. Kan? Fatayammamu sa'idan tayyiban. Idzan 'inda al-Hanafiyyah yaqulun bi annahu lam yujibu at-tayammuma likulli fariḍah kal wudu'. Sebab mereka berpegang kata
la yufidu tikrar. Apa yang Hanafi kata tadi? Kalau al-amru mutlaq la yaqtadi tikrar. Kan? Jadi dalam ayat ni mereka tidak mewajibkan tayamum likulli faridah. Kan wudu. Kalau wudu kita kena apa ni okey. Mereka tidak mewajibkan tayamum bagi setiap kali solat seperti wudu. Maksudnya tak perlu nak bertayamum setiap kali menunaikan solat fardu. Kan maksudnya bila masuk waktu dia bertayamum dan boleh tunaikan solat yang solat fardu 2 3 pun boleh. Kan? Selagi tak batal tayamum tu. Wali limutayammim an yusalli bitayammum ma syaa min al-fara'id wa nawafil. Kan? Bagi orang yang bertayamum ni maka dia boleh solat dengan tayamum yang satu itu, kan? Berapa jumlah solat fardu pun boleh, solat nafilah pun tak ada masalah. Kan? Itu di sisi Hanafi. Baik. Wal 'inda al-Malikiyah wa Syafi'iyah al-mutayammim la yusalli illa faridatan wahidah wa ma syaa min an-nawafil. Baik. Tetapi pandangan yang kedua ni, Malikiyah wa Syafi'iyah kata orang yang bertayamum dia tak boleh solat melainkan satu fardu saja. Kita wuduk tayamum sekali, solat zuhur sekali. Kan kalau nak solat yang lain pula kena tayamum lagi sekali. Kan? Itu dia kesan dia punya yang kaedah dalatul amr ala tikrar tadi. Faham tak? Okey. Okey. Thumma ba'da dhalik dalatul amr ala al-fawri aw at-tarahi. Bila ada perkataan amar, adakah bermaksud kita kena buat terus, bersegera ataupun boleh tangguh-tangguh? Tarahi maksud kita bertangguh-tangguh. Ataupun faur, kena buat langsung. Kan? Hal yuradu bi hadha al-amr al-faur aw at-tarahi? Baik. 'Inda al-Malikiyah yajib 'ala al-fawri. Kan? Malikiyah kata dan Hanabilah kata kena buat terus. Jadi maknanya kalau contoh kena arahan untuk menunaikan haji, kalau dia dapat panggilan haji tahun tersebut dia tak boleh tangguh. Kan? Dia kena pergi juga, kecuali sebab-sebab yang munasabah lah. Dia kena pergi, tak boleh. Kalau tangguh tanpa sebab maka berdosa. Okey. Wa 'inda Syafi'iyah 'ala ar-rajih al-amru al-mutlaq la yufid al-fawri aw at-tarahi. Kalau amar bentuk mutlak tidak dikaitkan dengan apa-apa, maka dia tidaklah bermaksud la yufid al-fawri aw at-tarahi. Tak maksud bersegera pun tidak, bertangguh pun tidak. Kalau amar mutlak contoh macam tadi lah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, kan? Ya junnas kulu minat tayyibat, makan benda yang baik. Jadi tak perlu kita bersegera makan, atau kena tangguh. Jadi terpulang, kan? Baik. Wa thalithan 'inda al-Hanafiyah 'ala as-sahih mutlaq al-amri 'ala at-tarahi. Kalau fi'il amar tu yang mutlak, dia dikaitkan dengan apa-apa sebab, apa-apa syarat, apa-apa illah, maka bermaksud dia perlu dia boleh menangguhkan. Jadi boleh ditangguhkan arahan amar tersebut. Baik, ada tak contoh hari ini? Baik, kalau yang katakan kita ambil contoh adabul haji, adabul haji sama ada perlu bersegera ataupun tidak. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah kata kena sempurnakan haji dan juga umrah. Baik. Jadi ayat ini inda ra'il Malikiyah wal Hanabilah yaqulun 'ala al-fawri 'inda al-imkan. Jadi kalau dia mampu dah tahun tersebut, maka dia kena buat tahun tersebut. Dia tak boleh tunda pergi tahun lain. Kan? Kemudian di sisi Hanafiyah dia kata wa 'ala at-tarahi fi ra'il Hanafiyah. Baik, jadi arahan untuk mengerjakan haji tersebut sebab dia tak ada syarat, tidak disebutkan syarat apa-apa, maka boleh ditangguh. Walaupun dengan dia mampu dah nak tangguh tahun depan pun tak ada masalah inda ra'il Hanafiyah. Wa kadza fi madhhab Syafi'iyah. Kan? Kerana haji ni adalah fardu yang fi sanah as-sadisah wa lam yahajjir rasul illa fi sanah al-ashirah. Atas dalil haji ni difardukan pada tahun ke-6 Hijrah
ke-6 Hijrah, dan Nabi tidak menunaikan haji melainkan pada tahun ke-10 Hijrah. Kan barulah Nabi menunaikan haji. Itu dari mereka lah. Itu maksudnya dalatul amar al-fari atau tarafi. Wadah? Baik. Al-an عندكم soal qabla an nantaqil ila ta'rif an-nahy. Boleh faham tak? Ustaz, Ya. yang slide tadi tu yang ada dalam bulatan tadi tu untuk semua ke? Al-amru la القول الراجح الراجح هو الأمر لا يقتضي الفوري. Ustaz. Bila ada amar ni dia tidak bermaksud perlu bersegera lah. Okey. Baik. Ada jumhur lah. Sama yang tadi pun ada yang saya bulatkan tu, maksudnya dia yang pendapat yang rajih lah, yang kuat. Baik. Wal'an nantaqi ila ta'rifun nahyi wa sighatihi. Larangan dan juga sirah-sirahnya. Iqtida'u kaffi an fi'lin hatman isti'la'an. Itu maksud nahi. Kita dituntut untuk meninggalkan kaf an fi'lin, tak buat perkara yang diharamkan isti'la'an, kerana itu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa li uslubil amr li uslubil nahyi hunaka arba'an asalib. Awalan sighatun nahyi wa lafdhut tahrim wa nafyul hilli wal amr ad-dalla ala tarki. Baik, saya nak tinggalkan ini kepada nanti untuk perbincangan dalam tutorial nanti ya. Kamu cuba cari yang sirah, ada sirah nahyi macam mana, lafaz yang ada perkataan hurrima, yang nafyul hilli, la yahillu masalan, al-amru ad-dallu ala tarki, ataupun amal tapi dia menunjukkan kepada tarki kan. Contohnya macam ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni. Ijtanibu katsiran minaz-zanni. Itu amal kan? Tapi amrul ijtinab. Jadi jangan kita wajib zan pula. Wujubul ijtinab aniz zan. Itu maksudnya. Cuba kamu carikan contoh-contoh Baik, wujubun nahyi. Maksudnya apa maksud nahyi ni? Makna nahyi hunaka madza? Hunaka sab'ah. Minha tahrim. Kadang-kadang nahyi ni tahrim. Contoh macam wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Okey. Kadang-kadang dalam bentuk karahah. Karahah maksudnya Nabi kata la yumsik ahadukum dzakarahu bi yamini wa huwa yabul. Jangan menyentuh kemaluan masing-masing dengan tangan kanan ketika dia sedang kencing. Karahah. Baik, asali ad-du'a. Contohnya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa kan. Walau kita kata ya Allah jangan kamu engkau bolak-balikkan la tuzigh qulubana. Jangan kamu balikkan hati kami setelah diberikan hidayah kepada kami. Jadi la tuzigh itu nahyi tapi itu maksud doa. Okey. Ba'd al-ahyan irsyad. Misalu ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in in tubda lakum tasukum. Jangan tanya benda-benda yang apabila diterangkan akan menyusahkan. Itu irsyad, panduan kan. Kadang-kadang tahqir. Contohnya la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Okey. Tengok dalam yang ni boleh rujuk dalam kitab Dr. Wabah Zuhaili, Sulfik Dr. Wabah Zuhaili. Dalam kurs ada, dalam PDF kemudian bayanul aqibah, kadang-kadang bayanul aqibah. Contohnya wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu anggap Allah Taala lalai daripada apa yang kamu dilakukan oleh orang zalim. Bayanul aqibah. Baik, ba'd al-ahyan al-ya's. Contohnya la ta'tadrul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jangan berikan uzuran pada hari ini. Kerana hari ini masing-masing akan dibalas dengan apa yang kamu buat. Jadi ya penyesalan. Itu beberapa maksud nahyu lah dalam Quran. Baik. Ada pun tak payah cari, ada dalam syarah. Okey. Itu maksudnya dalam nahyu ni dia ada banyak maksud. Baik, mujibun nahyi hal yadullu ala at-tahrim aw al-karahah. Bila ada perkataan nahyu dalam Quran ini, okey, ataupun dalam hadis, adakah dia menunjukkan kepada tahrim ataupun makruh saja? بعض العلماء يقول النهي المجرد عن القرائن يقتضي الكراهة. Okey. Baik. Jadi
Kalaulah semata-mata dia menggunakan lafaz amar, lafaz nahyu, tapi tidak ada sebarang qarinah, dia hanya menunjukkan kepada makruh sahaja. Okey. Ini sisi pandangan setengah ulama. Baik. Contohnya macam kita ambil ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu haramkan makanan-makanan baik yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu. Baik. Jadi adakah seorang tu yang mengharamkan untuk dia makan benda yang baik? Contohnya kita kata ayam ni halal makan. Tiba-tiba dia kata ayam ni haram untuk dia. Perbuatan dia itu adakah makruh ataupun haram? Di sisi setengah ulama dia kata ini adalah makruh saja. Okey. Wal qarinah pada qarinah ialah hiya anna man'an nafsi min at-tayyibat makruhun wa laysa bimuharram. Kerana kita nak melarang diri kita untuk makan satu yang tayyibat ni. Contoh ayam, kita haramkan untuk kita makan ayam, atau kita haramkan makan nasi sebab nak diet contoh. Itu makruh saja. Dia tak sampai peringkat haram. Di sisi setengah ulama. Baik, wa ba'd ulama yaqul annahu mushtarakun bainal karahah wa tahrim. Minha yadullu ala wahidin minhuma biqarinah. Baik. Pendapat yang kedua ni kata mushtarakun. Dia kadang-kadang boleh jadi makruh, kadang-kadang menjadi haram. Okey. Jadi disebut penentuan sama ada makruh ataupun tidak tu berdasarkan kepada qarinah ataupun keadaan sesuatu benda itulah. Okey. Wal jumhur, anna jumhur yaqul mujibun nahi at-tahrim wa luzumul intiha an mubasharatil manhi anhu. Jadi jumhur kata kalau jumpa perkataan nahyu maka itu menunjukkan pada tahrim dan wajib luzumul intiha wujubul intiha an mubasharatil manhi anhu. Jadi kita jumpa benda yang nahi ni wajib berhenti, wajib meninggalkan benda-benda yang dilarang tadi. Okey, kama anal mujib al-amr al-ijab. Seperti mana kita tahu bahawa bila ada amal ni maksudnya adalah wajib, kalau tak ada apa-apa qarinah lah. Tapi idza yujad qarinah al-karahah. Kadang-kadang kalau ada qarinahnya maka kadang-kadang dia boleh jadi makruh saja. Contoh macam ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum. Jadi kita walaupun kita jumpa perkataan la tuharrimu, jangan kamu mengharamkan. Jadi maksud la tuharrimu di sini ialah makruh. Jadi sama dengan pandangan yang pertama tadi Baik. Wa akhiran 'inda al-Hanafiyah. Baik. Hanafi ni dia lain sikit Dia kata tahrim idza kana dalil qat'iyyu thubut qat'iyyu dalalah. Sesuatu lafaz itu ataupun hukum itu menjadi haram kalaulah dalilnya sabit, dalil qat'iyyu thubut qat'iyyu dalalah. Qat'iyyu thubut macam Quran. Dan dalalah juga adalah qat'i. Qat'i maksudnya putus, tak ada perselisihan. Maka ketika uji itu jadi haram. Contoh macam pengharaman arak ya ayyuhalladzi innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baik, jadi Hanafi ke jumhur ke semua kata arak ni haram. Kenapa? Kerana pengharaman arak ialah sabit dengan Quran. Dan tidak ada perselisihan di sisi pengharaman arak. Qat'iyyu thubut, qat'iyyu dalalah. Petunjuk ayat pun jelas. Dari segi sumber pun jelas Quran. Walakin asbaha yakun karahah tahrimiyah ataupun makruh tahrimi. Pernah dengar tak perkataan makruh tahrimi? In kana dhanni thubut atau dhanni dalalah. Kalaulah pengharaman tersebut sabitnya dengan dalil hadis. Makna sisi Syafi'i ni, Hanafi, kalaulah sesuatu itu diharamkan dalam hadis maka statusnya bukan lagi haram. Bukan haram sampai haram tapi sekadar makruh tahrim saja. Sebagai contoh menikah al-khitbah ala khitbati akhi. Kan seorang yang bertunang di atas pinangan orang lain. Sebab Nabi kata la yakhtubur rajul ala khitbati akhi. Seorang lelaki ni tak boleh dia meminang di atas pinangan orang lain. Makwa orang lain dia curi, tak boleh lah. Pinangan, tunang orang lain dia pinang pula. Tunang, tak boleh. Di sisi masyarakat Syafi'i kita haram. Sebab sama. Walaupun larangan daripada hadis, walakin martabuhu nafsu syai' ma'al Quran.
Walakin 'inda al-Hanafiyah, jadi dia kata makruh tahrim saja. Kerana larangan itu dalam hadis. Sama juga dengan pengharaman haiwan-haiwan yang contoh kulladzi nabin minas sibah. Kan Nabi SAW dalam nahan Nabi SAW an akli kulli dhi nabin minas sibah. Nabi tak bagi makan binatang puas. Baik. Oleh kerana larangan tersebut ja'a minal hadis fa indahu hadha makruh tahrim saja. Dia tak sampai peringkat haram. Walakin 'inda Syafi'iyah kulladzi nabi min as-sibah, haiwan yang bertaring ini adalah haram. Sebab tu dalam mazhab Maliki tu contoh mazhab Maliki makan buaya adalah harus, akul timsah yajuz. Limadha? Lianna tahrim laisa min al-Quran walakin min al-hadith. Itu masalah dalam bab makanan haiwan. Soalan haiwan banyak isu-isu yang berkaitan dengan inilah. Okey. والصحيح الراجح مذهب الجمهور لأن النهي في اللغة موضوعا للدلالة على طلب الترك على وجه الحتم والإلزام لا يدل على إطلاق إلا على التحريم ولا يدل على غيره إلا بقرينة. Mazhab yang rajih ialah mazhab jumhur. Kita jumpa kataan nahyu dia maksud tahrim kecuali ada qarinah yang mengubah maksudnya daripada haram kepada makruh. Baik, sikit lagi. Dengan satu slide lagi. Baik, dalalatun nahyi 'ala al-fawri wa at-tikrar. Baik, hal yuradu an-nahyu al-fawru wa at-tikrar? Idza wajadna kalimah an-nahyu, lafz an-nahyu, hal yajib 'alaina an natruka hadha yani al-manhi anhu fawran aw at-tikrar? Kena tinggal terus ataupun ada boleh tempoh tarakhi, boleh bertangguh-tangguh. طيب بعض الشافعية يقول النهي لا يقتضي التكرار ولا الفوري. Mereka kata kalau jumpa perkataan nahyu ni maknanya dia tidaklah la yadullu nahyu ala tikrar wala ala fawri. Kan dia annahu qad yaridu lil tikrar. Kadang-kadang boleh jadi benda ni larangan sebut dia berulang-ulang. Kadang-kadang tidak, kadang-kadang perlu tinggalkan segera, kadang-kadang tak perlu. Contoh kita kata qauluhu ta'ala wala taqrabuz zina, kan, jangan kamu hampiri zina. Baik, wala waqad yarid li khilaf at-tikrar, kan, jangan dekat zina, kan, maknanya itu larangan, kan. Jadi, tapi kena tinggalkan terus. Maksudnya kan kadang-kadang jadi al-tikrar, kadang-kadang tidak. Ka qaul at-tabi la tashrab al-laban wa la ta'kul al-laham. Wa bima anna al-ishtirak wal majaz khilaf al-asl fa yakun haqiqah fi al-qada' al-mushtarak. Ini contoh ni lah. Kalau kita kata jangan minum susu. Kan jangan minum susu tu, kalau seorang doktor kata jangan minum susu, adakah maksudnya jangan minum susu terus ataupun boleh tangguh-tangguh lagi? Kan? Dia tengok keadaan kan, kadang-kadang kalau dia jangan minum susu tu mungkin dia akan tangguh, kan, dia akan tak, bukan waktu tu, mungkin waktu esok ke ataupun 2-3 hari kan. Jadi untuk Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kan, dia la yaqtadi at-tikrar wal al-fawri. Wal mashhur min al-madahib ulama an-nahyu yufidu at-tikrar wal fawri. Ittafaqa al-uqala ala anna an-nahya yaqtadi al-intihā' anhu daiman. Baik. Jadi menurut pendapat yang masyhur, bila ada lafaz nahyu ini yufidu at-tikrar wal fawri, maka dia menunjukkan benda itu berulang-ulang. Sekali Allah Taala haramkan, larang, dia akan berterusan benda itu sampailah bila-bila. Wal fawri, dan kena tinggalkan segera. Kan? Tinggalkan segera, jangan, tak boleh bertangguh-tangguh. Wadih? Wal asah an-nahyu yadullu 'ala al-fawri wa 'ala at-tikrar. Jadi pendapat yang sahih ialah bila kita jumpa perkataan nahyu ni, larangan ni yadullu 'ala al-fawri wa 'ala at-tikrar. Benda tu waktu kita ambil wala taqrabu zina tadi, larangan tersebut adalah kena tinggalkan terus. Kalau la taqrabu khamar, kalau ada khamar bagi kita kena buang terus. Dan berterusan benda tu. Dan bukan waktu tu saja, berterusan sampai dah bila-bila. Itu adalah pendapat yang asah tentang nahyu. Baik, wa akhiran. Okey.
Boleh ni. Berat ni kan. Sejam kita tengok benda ni. Okay, last sekali lah. Iqtida'un nahyi awil fil fasad awil butlan. Okey, kita ambil satu contoh lah. Naha anhu syari' li'ainihi. Contohnya, baik. Dia nak cerita macam ni sebenarnya. Tuntutan larangan, apa ni tuntutan ataupun bila Allah ada arahan nahyu ni. Kalau kita buat juga, adakah benda yang dilarang itu kita buat sama ada jadi fasid ataupun batal? Akad tersebut adakah akad yang fasid ataupun batal? Contohnya, az-zina wal qatlu wa syurbul khamar. Okay. Kadang-kadang larangan tersebut li'ainihi. Okay. Nahy syari' li'ainihi. Larangan pada zat benda tu. Contoh zina, qatal, syurbul khamar. Baik. Jadi benda tersebut dia takkan jadi halal sampai bila-bila. Kan? Babi dia takkan jadi halal sampai bila-bila. Sebab dia li'ainihi, dilarangkan pada zatnya. Taib thaniya an-nahyu 'an ghairi al-mutawajjih li'ainihi amrun muqaran lil 'amal ghairi lazim lahu. Ini perbuatan tersebut perbuatan yang harus, yang wajib tapi dia buat dia menjadi haram kerana sebab benda lain. Baik, misalnya as-salatu bi-thawbil maqsub. Seorang yang solat dalam keadaan dia pakai baju curi. Kan? Indal jumhur karahah al-fi'l la al-fasad wa butlan. Kan solatnya itu sah tetapi ma'al karahah. Maknanya solat itu sah tapi perbuatannya itu adalah makruh. Solat dalam Quran. Perbuatan dia curi itu haram lah, kan? Tapi dia solat tu sah bersama dengan makruh. Baik, walakin 'inda zahiriyah fasad fi'li. Zahiri, mazhab Zahiri kata solat itu tak sah terus. Baik. Wan nahyu 'an haqiqatihi yulaqi ba'd al-awsaf al-lazimah lahu syurut wujud. Ini contohnya bai'un bi syartin fasid aw shamun yaumil 'aid. Seorang yang menjual dengan syarat yang fasid ataupun dia berpuasa pada yaumul 'aid. Boleh tak? Benda tu dia buat, benda yang mungkin kita kata puasa lah, puasa benda yang baik kan, jual beli, tapi syarat yang fasid ataupun berpuasa pada hari raya. Ainda jumhur fasadu fi'lihi wa mutlani. Buatan tersebut tak sah teruslah. Kan puasa tersebut tak sah. Contoh baik bi syartin fasid ni jual benda yang tak ada, kan? Benda yang bai'un ma'dum. Jual benda yang tak nampak, benda yang majhul. Kan? Jadi akad tersebut fasad fi'li wa butlan, batal. Ainal Hanafiyah fil ibadat fasad fi'luhu. Kalau dalam soal ibadat di sisi Hanafi, perbuatan tersebut adalah fasid. Kan? Contoh macam puasa tadi. Solat puasanya adalah tak sah lah. Kan? Wa muamalat fasadu fi'lihi wala butlan. Kalau dalam bab muamalat, perbuatan itu fasid tapi taklah terbatal. Kan? Contohnya akad jual beli tai lembu kan, contoh jual beli najis kan. Jual beli najis, jadi akad itu sah tak? Akad tersebut sah tapi fasidlah, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang fasid. Yang maksudnya yang tidak memenuhi syarat. Okey. Sah tapi fasid. Baik. Hada makna qida' an-nahy fi fasad aw al-butlan. Wadah? Ada soal? Dia faham tak yang terakhir tu? So baca baliklah, insya-Allah. Kalau baca balik tak faham, nanti kita bincang dalam tutorial. طيب والآن قبل أن ننتهي هذه المحاضرة أفتح المجال لكم للسؤال في النهي، باب النهي. فهمنا أستاذ. حياء فاهم. الباقون يعني كيف؟ فهمتوا؟ قليلا. Mana yang tak faham? Okey, kita ambil masa 5 minit lah untuk okey, terang balik kat mana yang kurang faham agak-agaknya. Yang muka surat akhir tu mungkin kena ulang kaji semula balik Ustaz. Okey. Ulang rakaman balik. Dekat mana tu? Yang last page untuk last sekali tu Ustaz. Yang last sekali tentang ni lah. Iqtida'un nahyi fil fasad wal butlan. Ya? Itulah.
Kalau kita nak ambil contoh dalam bab halal ni, contohnya apa dia dalam bab halal ni, boleh tak jual beli sebagai contoh, tadilah jual beli najis tadilah, jual beli najis tadi, boleh tak boleh? Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i jumhur, benda tu kira batal lah, sebab kita jual beli benda yang muharramun syar'an, benda yang diharamkan. Okey, walakin 'inda al-Hanafi perbuatan tersebut fasad tapi sah akad tersebut, cumanya fasid. Fasid ni maknanya perbuatan yang tak elok lah. Okay? Baik. Contohnya an-nahyu an bai'il majhul, tentang syirak bil khamar bainal muslimin, jual khamar dan sebagainya. Ataupun kita katakan contoh lain, al-julus fi daril maqsubah fi ghairi salah. Al-julus fi daril maqsubah fi ghairi salah. Boleh tak kita duduk dalam rumah yang dicuri selain pada waktu solat? Apa hukumnya? Boleh tak curi rumah, duduk dalam rumah tu? Ataupun kita solat fi daril maqsubah, kita solat dalam rumah yang dicuri, dalam kawasan tanah yang dicuri. Ma hukum solat? Sah. Solatnya sah tapi dosa lah. Tapi berdosa lah, kan? Itu kita, kalau ni kita jumhur kata karahatul fi'li lah, dal fasad wal butlan, kan? Dulu kata solat tersebut sah bersama dengan makruh, kan? Tapi zahiri kata perbuatan tersebut adalah berdosa, kan? Dan tak sah, solatnya tidak sah. Itu maksudnya yang kedua, tidak an-nahyu an ghairi mutawajjih li'ainihi, larangan tersebut sebab dia tidak ditujukan kepada perbuatan tu, tetapi perbuatan pada secara zat tu, pada solat tu, tetapi benda kepada perkara lain yang menyebabkan dia jadi haram. Okey, faham Ustaz. Satu lagi contoh yang besar, kita mencuri, seorang tu, kan kita lah, kita tak curi kan, orang tu dia mencuri buah apple yang dia makan. Baik, jadi an-nahyu fi zat au li ghairihi. Dia mencuri buah apple dia makan. Apple tu halal kan? Halal tak? Apple halal. Halal. Bukan haram. Perbuatan dia tu menyebabkan dia berdosa. Itu haram. Kan? Yang tu haram ke makruh? Haram lah. Perbuatan dia haram. Dia makan dari segi zatnya, zati halal. Macam tu kan? Baik, tu baca baliklah dalam mungkin tu tengok balik contoh-contoh lain dalam usul fiqh yang lain untuk lebih kefahaman tentang perkara ini. Baik, azun ila huna faqat liqauna fi hadha al-yawm. فإذا كان عندكم سؤال فيمكن أن نناقش في فصل المناقشة إن شاء الله. طيب، شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.